Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi untuk siri yang ketujuh, siri yang terakhir dah tuan-tuan dan puan. Sedih pula. Sampai ke siri ketujuh, ayat yang ketujuh. Jom sama-sama kita tengok apa kesalahan-kesalahan yang biasa kita buat pada ayat ketujuh. Ayat ni panjang tuan-tuan dan puan. Mesti kesalahan ni lagi banyak daripada ayat yang kecil. Okey, ayat pendek berbismillah bermacam-macam dah kita jumpa salah. Lagi-lagi ayat yang panjang ni tuan-tuan. Jadi kita bagi tumpuan penuh pada ayat ketujuh, siri yang ketujuh ini. Jadi tuan-tuan, kesalahan pertama adalah pada sebutan sod kat sini. Sama macam tadi juga. Ayat siri yang ke-6 tadi tuan-tuan kan. Tuan-tuan dah tengok siri yang ke-6 tadi kan. Banyak orang suka baca dengan sebutan i. Banyak orang suka baca dengan sebutan i. Tapi tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan bunyikan dia dengan si, si ataupun shi. Mana-mana tuan-tuan rasa lebih mudah lah. Tapi pastikan tuan-tuan bunyinya tebal dan gagah. Ingat tak istilah yang saya bagi? Isti'la yang sifat yang ada pada huruf sad. Saya kata sifat isti'la ni maksud tebal. Tapi kita bukan semata-mata tebalkan dia. Kita gagahkan bunyi dia. Kita semangatkan bunyi dia tuan-tuan. Okay? Dan pastikan jangan sebutan i. Saya tulislah kat sini tuan-tuan. Gagah. Supaya tuan-tuan ingat tuan-tuan kan. Okay? Yang kedua tuan-tuan, apa yang biasa orang buat? Orang buat silap tuan-tuan. Ni pengalaman saya, cukup banyak orang buat silap kat sini. Kat mana? Sebutan huruf zal kat sini. Tuan-tuan kena ingat suatu perkara pada huruf zal. Apa dia? Ingat huruf zal, tuan-tuan kena ingat KL. KL. Ustaz nak pergi KL ke Ustaz? PKP ni? Bukan tuan-tuan. Apa maksud KL kat sini? Maksudnya adalah, tuan-tuan kena ingat huruf zal keluar lidah. Itu maksud KL saya, keluar lidah. Tuan-tuan, ramai orang baca macam ni. Suratal lazi. Dia rapatkan gigi. Lazi. Salah. Sebab bila mana tuan-tuan baca macam tu, tolong tuan-tuan tukarkan menjadi huruf zal. Tukar huruf boleh tukar mana. Jaga-jaga betul tuan-tuan. Jadi ingat, huruf zal KL. KL macam mana? Keluar lidah. Suratal lazi. Nampak tak? Keluar lidah saya tuan-tuan. Lazi. Buruknya muka Ustaz. Tak apalah, saya tuan-tuan faham, okey? Faham. Jadi pasti yang keluar lidah. Siratal ladzi. Lidah tu keluar sedikit lebih daripada gigi. Itu baru betul makhraj huruf zal. Kalau tak tuan-tuan, kalau tuan-tuan rapatkan gigi, kacip gigi tuan-tuan, tuan-tuan telah tukar menjadi huruf zal. Salah. Okey? Pastikan sebutan tuan-tuan huruf zal itu tepat betul-betul. Okey, kesalahan yang seterusnya adalah pada sebutan huruf ain di sini. Okey, sebelum ni saya pernah tegur pada kesalahan huruf ain. Jadi apa kesalahan dia tuan-tuan? Jangan kita bunyikan secara hakiki bunyi A. Okey, alaihim. Jangan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan baca dengan sebutan A, tuan-tuan telah membaca dengan bunyi hamzah. Tuan-tuan telah tukarkan daripada huruf ain kepada huruf hamzah tuan-tuan. Walaupun rupa lebih kurang lain huruf hamzah dengan huruf ain adalah dua huruf yang berbeza. Jadi tuan-tuan tak boleh bunyikan semata-mata alaihim. A kat situ. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengahkan. Alaihim. Jelaskan tuan-tuan. Tengah kerongkong. Ingat huruf ain, ingat tengah kerongkong. Jangan terlampau dalam kan. Itu hamzah. Maka kena jaga dan berlatih lagi pada sebutan huruf ain. Takut ni tuan-tuan, tukar huruf kan. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga. Kesalahan yang seterusnya adalah pada him kat sini. Okey, benda yang sama berlaku pada tahiyat akhir. Ibrahim. Apa yang biasa orang buat silap tuan-tuan? Tuan-tuan dah tahu dah, saya banyak kali tegur dah tuan-tuan. Apa dia? Dia baca him. Jadi salah. Tuan-tuan pun dah start ingat dah sebab kita banyak ulang benda sama. Jadi alhamdulillah, itu dikira sebagai revision, lama-lama terpasak dalam minda kita tuan-tuan. Okey, alaihim. Jelaskan tuan-tuan. Kesalahan yang seterusnya berlaku di mana tuan-tuan? Berlaku pada sebutan huruf dha di sini. Apa dia? Ramai yang suka baca ghairil maghdu. Dia baca diu, du. Jadi jawapannya adalah salah. Kalau tuan-tuan baca dengan sebutan du, seakan-akan tuan-tuan membaca huruf dal yang berbaris depan. Jadi tak boleh salah tukar huruf tuan-tuan. Jadi kena baca macam mana? Huruf dha dia ada sifat. Apa nama sifat dia? Sifat dia macam mana kita belajar tadi? Nama sifat dia adalah isti'la. Isti'la ni apa? Tebal. Macam mana nak bunyikan tebal tuan-tuan? Pasti tuan-tuan jangan senyum pada sebutan huruf-huruf yang tebal. Dan jangan senyum tu satu hal. Yang kedua, tuan-tuan kena ingat gagah.
tuan-tuan nampak. Gagah. Itu yang kedua tuan-tuan kena ingat. Right? Itu maghbu. Maghbu. Tebal dan gagah kan bunyi dia. Jangan senyum. Maghdu. Takkan jadi senyum kan sebab baris depan. Okay, tak apa. Senyum tu kita boleh atasi dah. Yang kedua, tuan-tuan kena ingat tebal dan gagah kan. Maghbu. Itu tuan-tuan kena jaga. Salah yang seterusnya adalah di sini, tuan-tuan dan puan. Di sini. Kat sini saya biasa ajar tuan-tuan dan puan. Saya sebut sebagai Pakcik Misai berjumpa dengan Sabdu. Pakcik Misai berjumpa dengan Sabdu. Tuan-tuan, kalau Pakcik Misai jumpa Sabdu, Misai tu ombak tuan-tuan, saya panggil Misai. Okay, kita kena baca dengan 6 harakat sahaja. 6 harakat sahaja. Mudah je tuan-tuan sebenarnya kan. Tajwid ni kita tengok tanda, kita tengok simbol, kita dah boleh keluarkan cara baca. Tak perlu tahu hukum pun. Kan tuan-tuan kan. Saya ajar tu saya tak sebut pun nama hukum dia apa tuan-tuan. Tapi dengan cara kita mengenal simbol, kita dah tahu cara bacanya macam mana. Berapa cara bacanya? 6 harakat sahaja. Bonin. Pastikan 6 harakat tuan-tuan kan. Dia senang, kita tengok simbol je kita boleh tahu dah cara bacanya macam mana. Tuan-tuan, kebanyakan orang dia tak cukup 6 harakat di sini. Ramai yang tahu 6 harakat tapi tak cukup cara bacanya. Jadi tuan-tuan, saya tahu kebanyakannya tak sampai 6 harakat tu disebabkan nafas yang tak cukup. Kalau tak cukup tuan-tuan, pastikan tuan-tuan berhenti dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim kat sini tuan-tuan berhenti dulu, ambil nafas yang baru, mulakan ghairil maghdubi balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pastikan cukup 6 harakat di situ. Jelas tuan-tuan? Alhamdulillah banyak yang kita belajar daripada siri pertama sampai kepada siri 7. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan kira balik. Daripada siri pertama tuan-tuan belajar sampai kepada siri yang 7 tuan-tuan belajar, berapa dah kesalahan yang tuan-tuan biasa buat. Tuan-tuan, macam mana saya sebutkan, apa yang saya ajar sekarang ini adalah basic sahaja dan 20% daripada kesalahan-kesalahan yang betulnya secara umum orang biasa buat dalam suratul Fatihah. Yang mana saya senaraikan ada 140 lebih kesalahan yang biasa orang buat dalam suratul Fatihah. Kalau tuan-tuan nak belajar secara detail kesalahan-kesalahan itu, 140 kesalahan itu, yang mana kalau boleh tuan-tuan saya anjurkan juga kepada yang biasa menjadi imam, ibu bapa yang mengajar anak dia untuk membaca Al-Quran tuan-tuan. Lebih-lebih lagi suratul Fatihah ni, surah yang akan menjadi pegangan dia sampai dia besar tuan-tuan. Yang akan dia baca daripada solat dia daripada kecil sampai dia besar. Jadi tuan-tuan, saya lebih anjurkan tuan-tuan, jom join bersama-sama seminar 140 kesalahan dalam suratul Fatihah. Kalau tuan-tuan nak join, jangan lupa WhatsApp sahaja link yang saya bagi, nombor WhatsApp yang saya bagi pada perkataan di bawah ini. Ada perkataan bergerak tu, tuan-tuan just WhatsApp, kata saya nak join seminar Al-Fatihah. Tuan-tuan, sampai di sini saja siri yang pertama sampai siri 7. Saya tutup dengan wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.